Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagi tuan-tuan, tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kita punya perkongsian kita berkaitan dengan biografi Imam Syafi'i. Yang lepas kita dah beri sedikit mukadimah perjalanan menuntut ilmu oleh Imam Syafi'i, yang kita sebut bahawa Imam Syafi'i ini daripada kecil beliau adalah orang yang menghafal Quran dan juga menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi disebut oleh pengarang rahimahullah, seperti yang kita ketahui bahawa Imam Syafi'i rahimahullah pada masa mudanya banyak mempelajari syair, sastera, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau kepada mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi Imam Syafi'i masa mudanya memang beliau seorang yang berminat kepada bidang sastera, sampai kita tahu beliau duduk dengan kabilah Uzair selama 10 tahun bersama kabilah itu, ikut kabilah itu. Maknanya kalau kita kata belajar ni bukan setakat pergi kelas dan pergi kelas balik rumah, tak ada. Ini 10 tahun ni duduk sekali dengan kabilah tu. Kalau Arab ni kan hidup secara nomad kan. Nomad pindah lah satu tempat ke satu tempat. Dia bawa kambing dia, cari tempat yang subur untuk gembala kambing. Begitulah musim silih berganti. Jadi dia ikutlah, ikut je mana mereka pergi, ikut turun, naik, macam itulah. Mana mereka berkemah, menetap, situlah duduk. Maknanya tujuannya apa? Nak dapat bahasa tu. Jadi kalau duduk dengan kaum itu macam tu punya full time lah kita kata kan, mana dapat bahasa tu bukan setakat macam kalau orang belajar bahasa Melayu lah tuan-tuan kan. Kalau belajar bahasa Melayu duduk kat kuliah, katalah kata orang daripada Amerika, US kan, daripada UK ke, orang putih ke, datang belajar bahasa Melayu, kan, dia duduk belajar dalam dewan kuliah, bersyarah, dia dengar, okay, catat semua, menghafal, masuk periksa, dapat A. Bolehlah bahasa tu, bolehlah baca sahabat, boleh baca buku, boleh dengar berita, faham, okey lah. Tapi kalau duduk dalam masyarakat, pergi ke pasar ikan, pergi ke pasar kan, tengok orang niaga guna bahasa macam mana kan, duduk dengan masyarakat, bahasa orang, peribahasa dia kan, dia guna bahasa-bahasa daerah, bahasa loghat, apa benda semua. Jadi dia akan dapat lebih, maknanya lagi mendalam dia punya tahap pengetahuan bahasa tu. Apatah lagi bahasa Arab pada zaman itu masih lagi keaslian itu masih tinggi. Hari ni kalau kita pergi negara Arab, dia dah cakap bahasa Ami lah. Ami tu bahasa pasar lah, bahasa pasar. Bahasa pasar ni kalau orang belajar bahasa standard kan, kadang-kadang tak faham juga bahasa pasar. Bahasa pasar ni kadang tak faham juga. Kena pula negara-negara yang jajahan Perancis tu
Kerajaan Perancis tu kadang-kadang di Arab tu dah campur Perancis dah. Kan? Dah campur Perancis dah. Macam kita lah cakap Melayu campur Inggeris kan. Okey. Kita campur Inggeris sudah biasa. Kalau katakan campur macam dah campur Inggeris dah. Jadi sama juga sana kan. Dia Arab tu campur Perancis pula. Lagilah susah kita nak faham. Jadi Imam Syafi'i ini duduk di kabilah selama 10 tahun dengan Huzail. Jadi kata pengarang, kita dapati beberapa riwayat yang menerangkan sebab yang disebut di antaranya pada satu masa Imam Syafi'i berjalan-jalan menunggang seekor binatang. Tak disebutlah apakah ini keldai, apakah binatang itu unta ataupun kuda. Bersama-sama beliau adalah seorang jurutulis kepada Abdullah bin Az-Zubairi. Dan tiba-tiba Imam Syafi'i membaca satu rangkap syair. Jurutulis itu menepuk belakang beliau untuk memberi nasihat kepadanya. Orang yang semacam kamu tidak sesuai membaca syair yang sedemikian, kerana ia menjatuhkan maruah. Dan orang itu bertanya, di manakah kamu dengan ilmu fiqh? Pertanyaan ini sangat berkesan hingga memberi kesedaran kepada Imam Syafi'i. Okey. Jadi dia bersyair lah, tak tahulah apa syairnya. Mungkin syair itu dalam bentuk hiburan ke, kan? Sebab syair ni budaya orang Arab lah. Dia apa faham bersyair. Orang Arab ni bersyair ni memang benda biasa tuan-tuan. Dia seronok dia bersyair, dia sedih pun dia bersyair, kan? Dia kalau naik bukit dia bersyair, turun bukit dia bersyair, tetamu datang dia bersyair. Tetamu datang ni sambut, okey, bagi syair satu, dia bersyair lah. Dan benda tu boleh spontan. Benda tu dia boleh spontan tuan-tuan. Dia tak perlu nak tengok buku ke apa. Begitulah syair ni dalam kehidupan orang Arab kan. Dan benda tu dihafal. Mereka memang kadang-kadang maksudnya bila nak bercakap tu, dia cakap tu kira spontan lah. Bahasa syair tu kira spontan lah. Sebab tu zaman jahiliah tu kenapa syair itu dan penyair itu digilai orang, sebab macam tu lah. Sebab penyair dianggap orang yang, maksudnya zaman itu dianggap sebagai orang yang cerdik pandai lah. Cerdik pandai maksudnya, kalau kita kata bahasa Melayu lah tuan-tuan kan, kalau buat pantun tu kan, pantun tu dia ada seni bahasa dia kan. Okay, ada dia punya seni bahasa dia. Macam kata pantun-pantun klasik lah kan. Okay, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Maknanya dia punya apa, dia pembayang pun ada maksud. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kenapa pisang emas? Kenapa tak sebut pisang berangan? Rupanya ada makna tu dia kata. Kan, dia kata pisang emas sebab apa? Pisang emas ni dia sesuai untuk bawa untuk perjalanan jauh. Dia tak macam pisang berangan. Okay? Pisang emas ni sesuai untuk bawa perjalanan jauh. Sebab apa? Kalau dia masak, dia tak masak sekaligus. Dia akan masak satu-satu. Tak tahulah tuan-tuan kan, tuan-tuan belilah pisang emas buat kajian ke kan? Saya dengar pun orang cakap, ahli bahasa lah kan, dia kata pisang emas ni kalau dia masak satu-satu. Sebab tu orang Melayu bawa pisang emas. Jadi dia punya pembayang pun memberikan makna, okay? Menunjuk kepada cara hidup masyarakat. Jadi kita ni dengar pantun tu, kita dah orang bawa pisang emas, kita ikut je lah. Jangan pandai-pandai nak tukar pula kan. Tukar pisang berangan ke, pisang rastali ke, pisang elang ke, pisang awak ke, kita tak tukar lah kita. Tapi orang dulu dia letak perkataan tu pun ada dia punya makna dia. Jadi nak milih sedap lah kita dengar. Berbanding kalau pantun yang, kalau budak-budak dia kata apa kan, okay, pergi ke kedai membeli gula, dia dengar lah pergi ke kedai membeli gula, apalah sangat pantunnya kan. Pembayangnya tu pun kata orang bahasa tu tidak menjadikan orang nak seronok dengar, kan, tak seronok nak dengar kan. Jadi itu baru kita cerita pantun lah kan. Jadi orang Arab macam tu lah.
Dia kalau nak spontan tu, maknanya orang yang nak bercakap spontan dalam syair ni memang dia orang yang dianggap sebagai orang yang berpelajaran lah, maksudnya orang yang kata orang IQ tinggi lah, cerdik lah, bahasa mudahnya cerdik lah, okay? Cerdik. Jadi itu budaya syair tu dalam lingkungan orang-orang Arab. Jadi kata-kata lelaki ni, Abdullah Az-Zubairi ni telah memberi satu kata orang, memberi tamparan lah kepada Imam Syafi'i. Maknanya menjadikan dia termenung lah. Kenapa dia cakap gini kan? Dia suruh aku pergi belajar fiqah pula. Maksudnya Imam Syafi'i seronok lah dengan bahasa kan. Dia dah mahir dengan selok-belok bahasa. Jadi dia rasa seronok. Oleh itu beliau terus mengikuti Muslim bin Khalid Az-Zinji, mufti Mekah, untuk belajar ilmu fiqah daripadanya. Dia ikut, ada mufti Mekah ketika itu yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji. Jadi ikutlah belajar ilmu fiqah. Daripada riwayat yang lain pula menyebut Imam Syafi'i menemui Muslim semasa dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahwu bahasa Arab dan sastra. Muslim berkata kepadanya, "Dari manakah kamu?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku daripada penduduk Mekah." Muslim bertanya lagi, "Di mana rumah engkau?" Imam Syafi'i menjawab, "Daripada kabilah Abdul Manaf." Sebab dulu cara duduk ni ikut kabilah lah. Ikut kabilah. Kan macam kampung-kampung dulu kan. Kampung-kampung dulu kan macam tu kan. Kalau orang Minang, Minang je kampung tu. Orang Jawa, Jawa je kan. Kalau Rawa, Rawa je. Kalau Banjar, Banjar je. Macam tu lah. Jadi dulu pun duduk sesama kabilah lah. Sistem kabilah. Jadi kalau duduk mana? Duduk kabilah sekian. Tahu tak, oh kabilah ni duduk sini. Duduk balik bukit ni. Kalau Mekah tu banyak bukit kan. Oh bukit ni, ni kabilah ni duduk. Bukit ni kabilah ni duduk. Jadi kawasan-kawasan tu dikenali dengan nama kabilah kan. Cuma bila orang berhijrah pergi ke bandar, dah hilang dah nama kabilah tu kan. Ada mula nama Haid, nama Taman, nama Prisin, okay? Nama-nama kabilah tu, nama-nama suku tu dah tak ada dah itu. Jadi Muslim ni berkata, ini mufti Mekah ni lah, baik-baik. Dia kata, maknanya daripada kabilah Abdul Manaf. Maknanya bila dia dengar nama kabilah Abdul Manaf ni, oh ini keturunan Nabi ni. Maka dia jawab, baik, baik. Dan sebenarnya Allah telah memuliakan kamu di dunia maupun di akhirat. Dunia akhirat kamu dapat kemuliaan sebab kamu ni ada bersangkutan keturunan tu dengan keturunan Nabi. Alangkah baik jika kamu gunakan kecerdikan kamu ini untuk mempelajari ilmu fiqah, dan inilah yang lebih baik untuk kamu. Ini yang disebut oleh Mufti Mekah. Jadi dia tengok Imam Syafi'i ini kan, dia kata, baik ni kamu ni keturunan baik-baik. Ada baiknya kamu ni belajar ilmu fiqah. Belajar ilmu fiqah. Itu riwayat yang kedua. Ini banyak riwayat tuan-tuan. Riwayat lain pula kata macam mana? Nak bagi tahu, nak cerita sebab musabab macam ni Imam Syafi'i ini boleh pergi mempelajari ilmu fiqah. Pada satu masa Imam Syafi'i sedang mendalami ilmu syair, dan pada masa itu beliau menaiki sebuah busuk di satu tempat di Mina. Mina tempat orang pergi melontar tu lah tuan-tuan. Tiba-tiba beliau terdengar suara dari belakangnya menyeru, "Pelajarilah ilmu fiqah." Lantaran itulah beliau mempelajari ilmu fiqah. Kebanyakan tanggapan mengatakan bahawa riwayat-riwayat di atas adalah semata-mata khayalan saja, bukan sebenar-benar berlaku. Jadi semua riwayat atas tu maknanya hanya orang andai-andai saja. Inilah punca Imam Syafi'i belajar fiqah. 3 riwayat kita sebut tu semua tu andaian, tak ada yang ahli sejarah kata betul. Riwayat lain kata apa lagi? Ini riwayat yang keempat lah.
Riwayat lain pula, pada suatu hari Mus'ab bertemu dengan Imam Syafi'i yang sedang mempelajari syair nahu bahasa Arab. Syair nahu itu tata bahasa Arab. Mus'ab bertanya, untuk apakah ini? Jika kamu mempelajari fiqh dan hadis, tentulah lebih sesuai bagi kamu. Pada satu masa yang lain pula, Mus'ab dan Asy-Syafi'i datang menemui Malik bin Anas rahimahullah. Mus'ab meminta Imam Malik mengajar Imam Asy-Syafi'i. Oleh itu Imam Syafi'i dapat mempelajari ilmu yang banyak dari Imam Malik, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun. Tidak meninggal sedikit ilmu pun yang didapati dari syekh-syekhnya di Madinah. Ini satu riwayat juga. Maknanya ada orang yang suruh dia pergi. Ini namanya Mus'ab. Suruh dia, kan, pergilah belajar pergi belajar fiqh. Okey. Jadi Imam Syafi'i mengembara ke negeri Iraq untuk mempelajari dengan Muhammad Al-Hasan. Selepas beberapa tahun kemudian, Mus'ab dan Imam Syafi'i datang ke Mekah. Mus'ab menceritakan perihal Imam Syafi'i kepada Ibnu Daud radhiyallahu anhu, lalu dihadiahkannya sebanyak 10,000 dirham. 10,000 dirham ni wang perak lah. 10,000 wang perak. Inilah antara 4 riwayat atau kisah yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubah tumpuan Imam Syafi'i dari mempelajari bahasa dan sastra kepada mempelajari ilmu fiqh dan sejarah. Tidak mustahil kesemua riwayat itu harus berlaku, walaupun pada lahirnya satu daripada sahaja yang berlaku. Daripada 4 riwayat ni, kan, mana semua tu cerita bahawa ada orang yang recommend. Maksudnya ada orang yang suruh lah Imam Syafi'i, bukan dia saja nak pergi belajar, tapi ada orang yang suruh dia. Nampak dia punya bakat, nampak dia punya kebolehan, pergilah. Pergi macam tu. Walau bagaimanapun, kesemua riwayat tersebut menerangkan asal usul kita. Maknanya kita punya mazhab kita ni lah, kan, Imam Syafi'i ni, kan, daripada mana ilmunya, begitu. Suatu perkara yang boleh diterima iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi Imam Asy-Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqh dan kelebihan dari ilmu bahasa dan sastra. Jadi maksudnya apa pun ceritanya, kita kata ada orang, mana kesimpulannya ada satu orang. Siapa orang tu kita tak tahu. Boleh jadi Syekh Mufti Mekah tadi, yang Muslim. Boleh jadi Abdullah Az-Zubairi itu, pencatat itu, tukang catat, tukang tulis, ataupun Mus'ab. Jadi ada 3 nama yang muncul. Jadi boleh jadi salah seorang daripada mereka ni, kan, yang memang benar-benar terlibat dalam peristiwa itu, kan. Jadi memberi dorongan kepada Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu fiqh. Sebab ialah zaman itu kalau orang itu hanya boleh bahasa saja, maka dia dianggap biasa-biasa lah. Dia ni ahli bahasa saja, kan. Maknanya paling tinggi pun levelnya penyair lah, kan. Penyair, kan. Kalau syair, buatlah syair. Kalau buat syair yang baik, jadilah syair yang baik. Kalau dia minat buat syair yang hiburan punya, seronok-seronok je, akan jadi syair seronok-seronok lah. Begitu. Jadi ada orang nampak dia ni, cerdik dia ni, bahasa ni, pandai ni. Jadi orang nampak, sebab bahasa ni ilmu alat. Bahasa ni, orang belajar bahasa Arab ni, kan, bahasa ni ilmu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memahami wahyu. Alat untuk memahami wahyu. Sebab tu Allah Ta'ala bila turunkan Al-Quran, diturunkan kepada satu kaum, satu bangsa yang memang ilmu alatnya tu dah kemas. Dah kemas dah ilmu alatnya. Mana bahasa ni dah tak ada masalah. Jadi mereka dah boleh faham ayat Quran tu bila turun, mereka tak perlu nak tanya Nabi ni makna perkataan ni apa, Muhammad, tak perlu dah. Mereka dah boleh faham dah apa inti, pati, makna ayat-ayat Al-Quran tu tadi. Okay, mereka dah boleh faham. Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi seorang yang bijak.
walaupun beliau mendapat kebenaran untuk memberi fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji rahimahullah, beliau masih tidak berpuas hati, bahkan beliau tetap menyambung mempelajari ilmu-ilmu. Kemudian berpindah ke Madinah. Jadi Imam Syafi'i ini duduk di Mekah, kan, belajar dengan tok gurunya di Mekah. Disebut ketika umurnya 17 tahun, tok guru di Mekah sudah benarkan beliau berfatwa. Muslim, Imam Syekh Muslim ni lah. Syekh Muslim ni bukan Imam Muslim yang hadis tu tuan-tuan. Kebetulan namanya sama. Again, ini Syekh Muslim ini dia mufti Mekah. Jadi bila Imam Syafi'i belajar, berguru dengan beliau, maka dengan kecerdasan, kepintaran, kefahaman yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, beliau telah membenarkan Imam Syafi'i berfatwa ketika berusia 17 tahun. 17 tahun tuan-tuan, dah jadi mufti dah. Dah boleh dah jawab soalan orang. 17 tahun. Kan? Okay, 17 tahun. Jadi kalau kita bandingkan 17 tahun zaman kita sekarang, anak-anak kita mungkin 17 tahun sekarang ni baru lepas SPM. Kan? Okay, mana ke zaman itu maknanya ialah zaman itu 17 tahun tu sudah, ialah tak nafilah. Dari satu sudut kepintaran itu juga mempengaruhi. Okay? Kepintaran itu juga mempengaruhi. Mana kita kata aspek. Memang ada lah dalam masyarakat, kadang-kadang memang ada. Ada orang yang cerdiknya luar biasa. Macam kita ada dulu ada Adi Putra, budak tu kan yang mahir matematik. Tapi dia boleh matematik lah, tapi handal lah, umur kecil lagi kan, umur 11-12 tahun dah boleh selesai masalah matematik yang berat-berat kan, dah boleh rumus lah apalah kan. Uish, kata budak ni handal betul kan. Jadi itulah kata kan, budak macam tu mungkin 1 dalam sejuta lah. 1 dalam sejuta lah. Jadi macam tu lah Imam Syafi'i ni pun kan, umur 17 tahun, bukanlah maknanya zaman tu semua 17 tahun semua jadi mufti. Adalah mana adalah orang-orang yang terpilih. Ni mana Tok Guru nampak ni, 17 tahun ni, nampak budak ni dah cukup dah, ilmu dah kemas. Ilmu dah kemas untuk diangkat menjadi tokoh. Mana pelapis lah. Pelapis-pelapis untuk menggantikan alim ulama di Mekah ketika itu. Jadi Imam Syafi'i tak puas belajar di Mekah saja. Maka beliau ke Madinah. Pergi ke Madinah sebab dengar cerita kat Madinah ni ada seorang tok guru besar, tok guru hebat, namanya Malik bin Anas. Jadi beliau pun pergilah ke Madinah nak belajar dengan Imam Malik. Jadi di Madinah beliau telah belajar dengan Imam Malik. Setelah beliau bersedia untuk berjumpa dengannya, mempelajari kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Jadi disebut dalam cerita, dia kata Imam Malik ni ataupun Imam Syafi'i ni, dia pergi ke Madinah dengan rekomen daripada Gubernur Mekah. Jadi Gubernur Mekah tulis surat sokongan, sokongan kepada Imam Malik kan, Mufti Madinah kan, saya Gubernur daripada Mekah mengirimkan seorang pelajar untuk menuntut ilmu dengan tuan kan. Jadi bila Imam Syafi'i pergi ketuk pintu kan, Imam Malik ni tak layan. Tak layan. Dia ni tak, mana kalau orang datang dengan rekomen ni tak layan. Suruh balik kan. Tengok surat Gubernur ni kan. Mana kalau kita ni dapat surat Gubernur ni, baca dululah kan, apa benda ni kan. Dapat surat kata balik kan, besok datang. Okay? Sebab Imam Malik ni, jangankan seolah setakat Imam Syafi'i, khalifah ketika itu pun, khalifah kan, zaman beliau khalifah minta Imam Malik datang ke istana mengajar khalifah, ke istana khalifah. Imam Malik kata apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu hendaklah
didatangi, bukan mendatangi. Mana kalau nak mengaji, mai tempat aku takkan pergi tempat kau. Macam itulah bahasa kasarnya kan. Okey. Jadi khalifah pun datang masuk ramai-ramai belajar, khalifah pun duduk sekali kat situ. Maknanya tak ada special treatment, tak ada. Nak belajar datang sini. Sini tempat ilmu kan. Jadi Imam Malik ni memang seorang syekh yang kata orang sangat tegas kan. Maknanya yalah, tengok karakter dia pun memang macam itulah. Maknanya dia bukan, dan dia style dia tak senang nak terima anak murid lah. Bukan senang-senang nak terima orang datang je. Ni surah Gubernur ni, nak reject budak ni tak boleh. Nanti Gubernur kecil hati pula. Aku pula nak pergi haji pula ke Mekah sedap. Dia pula tak bagi visa pula. Kan? Tak bagi visa pula masuk Mekah nanti kalau nak fikir macam tu kan. Tak ada, balik. Jadi Imam Syafi'i ni, dia ni nak jumpa Imam Malik, dia nak impress tok guru dia. Maksudnya ialah kita nak pergi mengaji dengan tok guru besar. Jadi kalau kita nak dapatkan kata orang perhatian dia, jadi Imam Syafi'i apa dia buat? Dia hafal hadis dalam kitab Muwatta. Ada ratusan hadis dalam kitab Muwatta, kitab yang Imam Syafi'i Imam Malik karang. Kitab tu dihafal oleh Imam Syafi'i dalam masa 9 hari. 9 hari je. Ada ratusan hadis dalam tu. 9 hari saja dihafal kitab Muwatta. Mana hadis saja dalam tu. 9 hari dihafal. Jadi Imam Malik bila dia beritahu Imam Syafi'i, kau datang esok, masa kat pintu tu lah kan. Dia kata besok kau datang ke bawah orang baca kitab, bawa orang sekali untuk bacakan kitab. Kan, so bawa sekali lah orang untuk bacakan kitab. Maka kata Imam Syafi'i, Tuan Syekh, saya dah hafal dah. Saya dah hafal. Jadi bila kata dah hafal, itu menimbulkan rasa ingin tahu lah Imam Malik kan. Betul ke dah hafal ni? Cuba kau baca. Dia baca lah. Itu dah menjadikan kata orang dia punya interview tu dah lulus lah. Tak perlu datang esok lah. Hari ni pun dah lulus dah. Hari ni pun dah lulus. Sebab apa? Dah hafal dah kitab tu, dengan maknanya 9 hari 9 malam dah hafal dah. Jadi seronok lah Tok Guru dapat nak murid macam ni. Belum belajar lagi, belum register lagi, dah hafal dah konten. Ni mana Tok Guru tak suka pelajar macam ni. Jadi itu di situ bermulalah saat Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Dan Imam Malik ni pun kita tahulah dia memang pengasas mazhab Maliki kan. Dan memang beliau Tok Guru besar, Tok Guru besar di Madinah. Di Madinah tu maknanya semasa zaman beliau hidup tak akan siapa pun berani berfatwa di Madinah. Selagi beliau masih ada, takkan ada orang nak keluarkan fatwa kan. Maknanya semua orang hormat, respect ilmu Imam Malik kan. Maknanya respect tu. Sini kalau di tempat kita ni kalau fatwa, okay, yalah kita pun negeri pun ada 14 negeri, dah tentu ada 14 fatwa lah kan. Okay. Tapi zaman tu maksudnya Imam Malik ni kalau di Madinah tu kalau dia fatwa, tak ada siapa nak kata orang nak bagi fatwa lain ke apa ke. Sebab apa? Respect tu. Respect dan sebab keilmuan dia lah. Keilmuan beliau yang sangat hebat. Dan beliau sepanjang hayat beliau tak keluar mana-mana, memang duduk Madinah je. Tak adalah pergi cari guru kat luar ke apa, tak ada. Mana guru-guru beliau tu semuanya di Madinah, Imam Malik ni. Dia hanya keluar pergi Mekah saja. Pergi Mekah saja, tempat lain tak pergi. Ya? Tu Imam Malik. Kan? Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kan? Jadi apa yang dipelajari? Pelajari ilmu hadis dan fiqh dari Imam Malik, sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Jadi lama lah, saya ingat dia belajar, disebut dalam kitab Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik lebih kurang 9 tahun. 9 tahun tuan-tuan. Hari ni kalau belajar 9 tahun boleh PhD kan. Hari ni kalau belajar 9 tahun kan, masuk habis sekolah menengah, masuk universiti,
kita kata 4 tahun degree kan, 2 tahun master, 4 campur 2 dan 6, 3 tahun PhD, 6 campur 3 9, 9 tahun boleh PhD kan. Jadi Imam Syafi'i duduk berguru selama 9 tahun dengan tok guru yang sama. Satu tok guru tu 9 tahun, tuan-tuan. Ya Allah. Belajar apa? Hadis dan fiqh. Belajar hadis, belajar fiqh dengan tok guru yang sama. Sampailah Imam Malik meninggal dunia pada tahun 170 Hijriah. 170 Hijriah, ya. Jadi Imam Syafi'i pernah menziarahi ibunya di Mekah, dan beliau pernah juga mengembara ke mana-mana semasa beliau dalam menuntut ilmu dengan Imam Malik. Jadi zaman itu belajarnya, tradisinya biasanya ada waktu-waktu dibenarkan anak-anak murid ni bercuti lah. Biasanya musim haji tak ada kelas lah. Jadi musim haji itu 3 bulan cuti. Waktu 3 bulan ni apa? Anak-anak murid nak balik kampung kan, ada nak mengembara balik, sebab perjalanan tu memang jauh lah kan. Perjalanan tu kadang-kadang murid-murid yang datang pada negara apa Afrika Utara kan, daripada Mesir datang belajar ke Madinah dan sebagainya. Jadi ada waktu-waktu senggang yang Imam Syafi'i kadang-kadang balik juga ke Mekah kan, betul, datang balik. Mana 9 tahun tu ada waktu cuti balik, datang balik belajar, macam tu lah. Jadi selepas tok guru dia ni, Imam Malik ni meninggal, jadi Imam Syafi'i rasa okey lah, kita dah habis, dah puas dah mengaji kan. Dah puas mengaji ni, dia rasa nak bekerja pula. Rasa nak timbul perasaan untuk bekerja, nak bekerja. Jadi Imam Syafi'i pun pergilah okey, untuk meneruskan kehidupan dia, untuk bekerja lah, cari nafkah kan. Sebab kita tahulah beliau ni bukannya orang berada, bukannya orang ada duit. Okay, beliau belajar pun tak ada duit kan. Jadi cita-cita untuk belajar ni timbul, untuk bekerja ni timbul selepas tok gurunya Imam Malik meninggal dunia. Jadi secara kebetulan seorang gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Mana Hijaz ni? Apa, kawasan apa Mekah Madinah lah kan, Hijaz ni. Jadi beberapa orang Quraisy mencadangkan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i bekerja di negeri Yaman. Jadi ada gubernur daripada Yaman kan, datang ke Hijaz. Jadi ada orang recommend, beritahu ini ada seorang orang muda ni, Masya Allah, alim, hebat kan. Jadi ambillah beliau ni, bagilah dia kerja apa-apa kan. Jadi permintaan tersebut telah diterima dan Imam Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk menyiapkan dirinya. Kemudian beliau memegang jawatan apa dia? Jawatan di Najran. Maknanya jadi seorang pegawai lah dekat Najran ni, maknanya pegawai kerajaan lah, pegawai kerajaan di situ. Jadi semasa beliau menjadi pegawai ni, jadi orang rasa kagum lah dengan keadilan dan kejujuran Imam Syafi'i pada waktu itu, semasa beliau menjawat jawatan pegawai di sana, dan menguruskan hal-ehwal masyarakat. Macam kalau kita kata mungkin level-level tu macam kita kata mungkin bahasanya macam DO lah pegawai daerah lah kan. Tapi waktu tu maknanya menyelesaikan semua masalah lah, apa saja masalah. Mana ketika itu kalau dia jadi wakil gubernur, maknanya semua masalah dia kena selesai, daripada pentadbiran sampailah kepada isu-isu fiqh dan sebagainya. Maknanya dia kena semua masalah dia kena selesaikan. Zaman tu lah kan, zaman tu. Sekarang ni tak adalah, sekarang oleh kerana kehidupan tu dah kompleks, maknanya fungsi-fungsi setiap institusi tu dah ada kan. Begitu. Jadi ramailah. Jadi bila orang ni lah, bila nama dah masyhur kan, orang popular, jadi kita tahulah dalam masyarakat ni mestilah ada orang dengki ni, memang ada. Penyakit dengki tak puas hati ni mesti ada di mana-mana. Kena pula orang luar pula kan,
orang pada Mekah pula ni, orang Mekah ni mai datang tempat kerja kita pula, datang ke Najran ni. Najran ni sempadan lah, di sempadan antara Yaman hari ni, antara Yaman dengan Saudi lah kan. Jadi bila orang luar datang tempat kita ni, apa ni orang luar kerja tempat kita, macam tempat kita tak ada orang pandai, macam tu lah. Jadi biasalah, ada lah orang rasa dengki, tak puas hati apa semua. Okey. Jadi adalah orang cuba untuk mengusir beliau, mengusir beliau, tapi tak berjaya. Tapi tak berjaya. Jadi Imam Syafi'i berkata, apabila gubernur datang kepada mereka, mereka pun bermuka-muka kepada aku, tetapi mereka tidak berjaya. Jadi adalah orang yang cuba-cuba datang untuk apa dia? Untuk nak mengusir beliau, tapi tidak berjaya. Jadi beliau satu ketika, itu cubaan pertama lah, tak berjaya. Tapi ada akhirnya beliau telah terfitnah juga. Imam Syafi'i telah difitnah bersekongkol dengan puak Syiah Alawiyah, Syiah Alawiyah untuk menjatuhkan khalifah di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i telah dituduh cubaan untuk menggulingkan khalifah. Maknanya Imam Syafi'i telah dituduh bersekongkol dengan puak-puak Syiah Alawi untuk menjatuhkan khalifah Abbasiyah yang berada di Baghdad pada waktu itu. Jadi Imam Syafi'i pun ditangkap dan dibawa ke Baghdad untuk menghadap khalifah, untuk menghadap khalifah. Jadi khalifah ni, kalau tak silap saya, khalifah ketika itu Al-Ma'mun. Kalau tak silap lah, khalifah ketika itu Al-Ma'mun. Jadi bila masuk menghadap khalifah ni kan, khalifah pun mula bertanya, bersembang, bertanya lah kan, berbual lah dengan beberapa orang tertuduh ni. Jadi bila tengok Imam Syafi'i, bila bercakap dengan Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i menjawab kan, bila khalifah tanya, Imam Syafi'i menjawab. Jadi itu menampakkan dia khalifah ni, dia nampak Imam Syafi'i ni, dia ni orang yang lain lah. Lain maksudnya orang berpelajaran lah. Berpelajaran, maknanya orang ada berpelajaran tinggi, cara dia menjawab kan. Jadi berbeza dengan tertuduh-tertuduh yang lain. Jadi bila nampak tanya interview apa semua, Imam Syafi'i sebutlah cerita background apa semua, okey, kalau macam tu saya serahkan kamu. Maknanya masa tu ada mufti kerajaan lah, mufti kerajaan, iaitu Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini mazhab Hanafi. Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ni, beliau ni adalah tok guru besar mazhab Hanafi di Baghdad, di Iraq. Jadi Imam Syafi'i ini diserahkan oleh khalifah kepada Muhammad bin Hasan. Jadi khalifah kata, okey Muhammad, kamu ambil Syafi'i ini kan, Muhammad bin Idris ni, kamu ambil dia kan, entertain dia lah, jagalah dia. Jadi Imam Syafi'i duduklah dengan Muhammad bin Hasan di Baghdad. Jadi ketika itu, ialah Muhammad bin Hasan ni, beliau seorang mufti dan beliau juga ada kelas-kelas pengajian. Imam Syafi'i duduk dalam kelas pengajian tu, duduk dan mengambil ilmu, dan ada waktunya beliau berdebat dengan anak-anak murid Muhammad bin Hasan. Jadi perkara ni diketahui oleh Muhammad bin Hasan. Diketahui oleh Muhammad bin Hasan. Lalu Muhammad bin Hasan kata, jomlah kita berdialog. Jadi peringkat awal Imam Syafi'i agak malu-malu lah. Ini tok guru besar, kita ni orang luar kan, kita ni kok macam mana pun, kita ni orang luar, sini ni tok guru besarnya Imam Abu Hanifah. Jadi berdialog lah, berdialog, debat tu dalam konteks berdialog, nak memurnikan pandangan mazhab. Okey, jadi ada benda-benda yang Imam Syafi'i mungkin tak setuju dengan pandangan mazhab Hanafi.
Tapi dia ada hujah dia lah. Jadi bila peringkat awal dia rasa malu lah, tak elok lah nak berdebat dengan tok guru besar ni kan. Tapi oleh kerana dipujuk-pujuk, akhirnya beliau setuju lah. Jadi beliau pun berdebat lah. Berdebat tu bukanlah berdebat macam kita kata nak condemn pihak lawan, tak ada. Macam bahasa kita lebih berdialog lah. Berdialog. Jadi dalam dialog-dialog itu memang menampakkan keampuhan ilmu Imam Syafi'i. Sehingga pernah diungkapkan oleh Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani tokoh besar, bukan jalan-jalan orang. Dia kata apa? Aku ni bila berdebat dengan Imam Syafi'i, aku terpaksa review balik 1/3 pandangan dalam mazhab Hanafi. 1/3 pandangan dalam mazhab Hanafi. Aku terpaksa review balik, semak balik setelah berdebat dengan Imam Syafi'i ni. Maknanya bukan jalan-jalan orang lah. Kan? Maksudnya ialah zaman itu, dan bukanlah zaman itu begitu, tapi maksudnya kita kata kalau satu orang yang ada ketokohan ilmu, ketinggian ilmu, dia pun dah level mufti di Iraq, jadi mufti kepada kerajaan, penasihat agama kepada khalifah, seorang ulama yang hebat. Maknanya bila berdialog dengan kata orang, budak je ni kan, ni budak muda ni, apalah sangat ilmu dia kan. Tapi bila berdialog dengan Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i berhujah dan memberikan pandangan, itu menjadikan tu, ni pun rasa betul juga dia cakap ni. Mana dia kata aku terpaksa review balik pandangan dalam mazhab Hanafi 1/3. 1/3 tuan-tuan, bukannya sikit, banyak kan. Jadi Imam Syafi'i maknanya dia duduk di Madinah, di Iraq ketika itu, bukanlah maknanya duduk sajalah kata orang kan, makan angin ke apa ke, tak ada. Tapi maknanya meneruskan kata orang, sesi-sesi akademik dan sebagainya. Okay. Jadi sehinggalah setelah beberapa tahun, setelah 5 tahun lebih kurang, beliau berada di Iraq kan, akhirnya beliau balik semula ke Mekah. Balik ke Mekah, duduk Mekah lebih kurang 2 tahun. Yelah, dah lama terpisah dengan keluarga kan. Balik semula ke Mekah, mana jumpa maknanya kata orang saudara mara dan sebagainya kan. Rindu pula ke Mekah kan, rindu pula dengan Mekah kan. Jadi duduk di Mekah 2 tahun. Jadi kali ini setelah 2 tahun di Mekah, beliau patah balik. Pergi ke Iraq sekali lagi. Kenapa patah balik ke Iraq? Kali kedua, dulu dah pergi Iraq. Lepas tu kata orang di Iraq ni dah ada, kata orang, memori yang kurang baik lah kan. Sebab dituduh nak jatuhkan khalifah. Tapi terselamatlah. Dapat di penjagaan Muhammad Ibn Hasan. Dah dapat balik ke Mekah. Setelah 2 tahun patah balik semula ke Iraq. Jadi 2 tahun di Mekah ni beliau, kata orang, ada misinya di Mekah, mana bukan sekat balik, tapi beliau mula menulis dan sebagainya. Jadi kita tengok kenapa kali kedua Imam Syafi'i pergi semula ke Baghdad, sebab apa? Kita berhenti untuk azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey tuan-tuan, sambung sikit lagi ya. Jadi Imam Syafi'i setelah 2 tahun di Mekah, beliau kembali semula ke Baghdad. Jadi datangnya beliau ke Baghdad untuk kali kedua ni adalah bukan untuk belajar, tapi beliau datang untuk mengisytiharkan sesuatu yang baru. Beliau datang untuk mengisytiharkan sesuatu yang baru, iaitu apa dia? Beliau datang nak mengisytiharkan mazhab beliau. Mazhab beliau, maksudnya pada waktu itu pandangan beliau lah, kan, fiqh beliau. Setelah beliau belajar dengan Imam Malik, mengambil fiqh Imam Malik, setelah beliau duduk di Iraq bergaul dengan ahli-ahli dalam fiqh Hanafi, yang mana ketika itu dunia Islam yang dominannya 2 mazhab ni lah, kan, maksudnya yang ada ketika, walaupun ada juga mazhab lain, contohnya di Mesir ada Lais Ibnu Sa'ad, ada mazhab dia juga lah, kan. Tapi ketika itu Iraq ini, sebab apa? Kenapa Madinah dan Iraq ni? Sebab kita tahulah Madinah ni kota suci, kan, dan di situ ada aliran Ahlul Hadis yang kuat. Di Baghdad ni disebut Ahlul Ra'yi, maksudnya mereka ni banyak fiqahnya tu banyak dibina atas kias. Kias ni macam logik lah, tapi bukannya menolak hadis dan sunnah, jangan salah faham ya, bukan menolak Quran dan sunnah, tapi asasnya itu lebih banyak menginterpretasi, kan, memberi ruang yang besar kepada logik akal kias ini, banyak digunakan oleh Ahlul Ra'yi di Iraq. Jadi Imam Syafi'i telah bergelumang dengan 2 aliran ini. Jadi beliau telah membina satu neraca ilmu, kan, okey, yang lebih, kata orang apa, lebih fleksibel, kan. Datang ke Baghdad kali kedua ni untuk mengisytiharkan, ini saya punya, inilah pandangan saya, dan beliau isytiharkan bukan cakap saja, beliau bawa kitab-kitab beliau, karya beliau. Antara yang ditulis di situ adalah kitab Al-Um ni lah, kitab rujukan yang apa dikarang oleh Imam Syafi'i dalam bidang fiqh.
Kenapa beliau memilih Baghdad, tuan-tuan? Sebab Baghdad ni adalah kota besar. Kota besar, kota penting lah. Okay, sebab tu kita tengok kan, mana di antara kota penting dalam mana ketika itu. Ketika itu satu kota yang penting. Mana kita kata metropolitan lah. Sebab khilafah berpusat di situ. Jadi beliau nak isytiharkan idea beliau ke sana. Sebab di Iraq ini macam-macam mazhab ada, tuan-tuan. Iraq ini memang pusat kelahiran mazhab. Kan? Pusat kelahiran mazhab-mazhab ni macam-macam aliran. Yang tak betul pun banyak, yang betul pun ada lah. Mu'tazilah di Iraq, Syiah pun di Iraq, Murji'ah Iraq, itu yang mazhab-mazhab yang terkeluar lah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay? Jadi Iraq ni memang rencang. Jadi orang, kenapa orang pilih Iraq? Supaya di ibu kota. Di ibu kota, pusat pentadbiran, maknanya pusat tumpuan orang. Jadi dia pergi ke tempat yang masyhur, maksudnya tempat yang sesuai untuk perkenalkan, oh this is my product. Macam kita lah, kalau kita businessman, tuan-tuan, kita nak launching produk kita. Walaupun kita ni ialah bisnes kat kampung je, tapi bila kita ada satu idea nak pergi lagi besar kita punya bisnes kan, kita akan pilih, oh kita kena buka office kat KLCC lah. Baru akan memberi keyakinan kepada investor. Kan? Oh, pejabat mana? Dari KLCC. Kan? Mananya main ni bisnes ni kan. Mananya brand tu orang tak nampak brand lekeh lah. Kalau sebut office mana? Office Tanjung Karang. Tanjung Karang office apa barang? Pekan ikan ni. Kampung saya lah, tuan-tuan kan, Tanjung Karang kan. Okey. Ikan dia apa kan. Jadi kalau sebut KLCC kan, jadi nak isytiharkan sesuatu yang bila dapat perhatian orang tengok, okey. Jadi Imam Syafi'i pergi sebab situ banyak idea-idea, pemikiran-pemikiran semua kat situ pada waktu itu. Baghdad ni kota yang penting. Jadi kali ini beliau pergi bukan untuk belajar, tapi nak mengisytiharkan. Okey, ini saya punya. Dan beliau mula mengajar di Iraq dan beliau berjaya. Maksudnya ada anak-anak murid dia. Ada anak-anak murid beliau di Iraq. Dan ada kitab-kitab beliau di Iraq. Setelah beberapa tahun, 5 tahun beliau berada di Iraq dan dah establish. Dan ketika itu beliau nampak ada bau-bau Mu'tazilah nak mempengaruhi kerajaan. Mu'tazilah ni satu mazhab pemikiran. Okay? Dan nampak bau-bau Mu'tazilah ni nak menguasai kerajaan. Jadi beliau mengambil langkah keluar daripada Iraq kan? Dan kebetulan pada waktu itu beliau dapat undangan daripada Gubernur Mesir. Gubernur Mesir. Jadi beliau pun pergi ke Mesir. Tinggalkan Iraq kan? Dan beliau pergi ke Mesir. Jadi beliau pergi, bila sampai ke Mesir, tradisi orang-orang Mesir ni bila datangnya alim ulama kan, orang-orang ilmuwan datang, jadi mereka biasanya akan minta adakan satu majlis diskusi ilmu. Jadi Imam Syafi'i datang ke Mesir, beliau pun diminta untuk membuat diskusi ilmu, maka beliau pun mulakanlah. Jadi kat situ nampaklah dia punya kredibilitinya. Walaupun di Mesir ketika itu ada juga mazhab Lais bin Sa'ad ada, Imam Laith ada juga mazhab beliau. Tapi Imam Syafi'i ni nampak dari segi dia bercakap pun orang nampak, sebab dia ahli bahasa kan. Jadi cara dia bercakap, dia menyampaikan tu mengundang perhatian orang. Orang rasa tertarik. Jadi ada juga orang-orang mazhab lain yang di Iraq tu, yang di Mesir tu, mazhab Maliki ada juga. Akhirnya tinggalkan mazhab Maliki, masuk jadi pengikut mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i datang ke Mesir kan. Jadi beliau membuat beberapa pembaharuan dalam mazhab beliau. Seperti Imam Syafi'i terkenal dengan dua mazhab. Mazhab Qadim di Iraq, lama. Mazhab Jadid di Mesir, baru. Mazhab baru itu di Mesir. Jadi maknanya Imam Syafi'i review balik pandangan-pandangan dalam mazhab lama, review balik di Mesir. Setelah beliau mendapati ada hadis-hadis yang tidak ditemukan ketika beliau berada di Madinah, ketika beliau berada
di Iraq tak temukan hadis-hadis tu, beliau temukan di Mesir. Sebab memang betul ada sahabat-sahabat yang hijrah keluar pindah ke Mesir dan mereka ada hadis kan, jadi hadis tu tersebar di Mesir. Jadi beliau temukan hadis-hadis tu di Mesir. Jadi perubahan cara fikir kan, kesan daripada pengaruh masyarakat, budaya setempat. Jadi beliau mengubah pandangan-pandangan beliau. Jadi untuk mazhab Syafi'i ini ada dua aliran. Pertama qadim di Iraq, jadid. Qadim tu lama, yang lama tu di Iraq, jadid tu baru, yang baru tu di Mesir. Itu ringkasan kan sejarah, mana kita kata perjalanan akademik Imam Syafi'i kan, daripada beliau berguru di Mekah sampailah beliau mengasaskan mazhab beliau di Iraq, sehinggalah beliau akhirnya meninggal dunia juga di Mesir. Dan kubur beliau, makam beliau ada sampai sekarang di Mesir ada. Siapa yang pergi ziarah pun boleh, sampai sekarang masih ada lagi. Dia dijagalah di situ dengan baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu tadi saya lemah, mohon maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.